Okey, Assalamualaikum adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik masih ingat, selamat datang kepada program cikgu, iaitu Cikgu Tiuk, Cikgu Umar, Maths Guru. Selamat datang. Jadi adik-adik boleh recall lagi, iaitu pada item yang ke-26, lebih kurang 5 minggu lampau, cikgu telah kemukakan 6 nombor untuk adik-adik mencari signifikan dan kehebatan nombornya itu. Baik, sekarang selepas itu cikgu kongsikan adik-adik dengan konsep darabban dan algoritma darabban sebanyak 11 video sampai ke 37 sampai 37. Jadi hari ini tibalah masanya untuk kita berkongsi ataupun cikgu akan beri jawapan kepada 6 nombor itu, mulai daripada item yang 38, iaitu nombor yang pertama, iaitu 409. Apakah signifikan dan kehebatan bagi nombor 409 untuk adik-adik jawabkan sebanyak 6 soalan. Jadi bermula dengan 409, item yang ke-38, insya-Allah. Jadi teruskan menonton video cikgu dan jangan lupa subscribe kepada Cikgu Umar Maths Guru, insya-Allah. Terima kasih. Okey adik-adik, Assalamualaikum. Seterusnya, setelah cikgu membuat intro tadi, perkenalan tadi, jadi cikgu gunakan kertas sebab ini untuk menerangkan konsep ini. Jadi adik-adik masih ingat lagi pada item yang ke-6, lebih kurang 4-5 minggu yang lampau, cikgu telah kemukakan 6 nombor, suruh adik-adik mencari signifikan dan kehebatan nombor-nombor itu, dan cikgu akan beri hadiah pada adik-adik. Jadi selepas itu cikgu selitkan dengan item yang ke-27 hingga 37, jadi menerangkan konsep darabban dan algoritma darabban sampai kepada 11 video sampai 7. Jadi agak adik-adik dapat menghadamkan, dapat belajar tentang algoritma darabban. 7 cikgu bagi algoritma darabban, termasuklah ratio multiplication yang terakhir sekali, insya-Allah. Jadi sekarang kita pergi kepada item yang 38, iaitu mengenai 6 nombor yang cikgu telah kemukakan lebih kurang 5 minggu yang lampau, meminta adik-adik mencari jawapannya. Baik, dalam item yang ke-38, iaitu bahagian 1 dalam item yang ke-26 ini, cikgu jadikan item yang ke-38, iaitu mengenai nombor 409. Okey, sekarang adik-adik, cikgu nak bagi signifikannya, walaupun tidak hebat sebagaimana yang cikgu kemukakan tadi, tapi cukuplah untuk adik-adik sebagai peminat ilmu matematik seluruh dunia menghayati nombor-nombor yang cikgu kemukakan ini. Jadi 409 ataupun 409 tidak lain dan tidak bukan daripada bilangan 409 itu bilangan kali eksperimen ataupun percubaan yang telah dibuat oleh 2 orang engineer saintis. Mereka cipta satu alat dalam rumah kita hari ini. Cikgu tak bagi tahu apa alat itu, dan 2 orang saintis itu cikgu tak bagi daripada negara mana dia datang. Jadi dia berhempas pulas. Mereka cipta itu dengan begitu tekun sekali sampai kepada 409 kali. Jadi cuba bayangkanlah kehebatan 2 orang engineer ini, begitu tekun sekali, tetapi ada sedikit kekurangannya, iaitu dia tidak menggunakan ke maksimum tentang positive thinking ataupun pemikiran yang kreatif ataupun smart thinking. Dia very hard working tapi kurang smart thinking. Jadi benda ini adik-adik, kalau kita boleh gambarkan dengan satu model dinamakan Johari window ataupun tingkap Johari, di mana tingkap Johari ini adik-adik kecil-kecil lagi, muda lagi lah tahu dah konsep Johari window dalam kehidupan harian. Jadi di sini cikgu tunjukkan contoh 4 Johari window dalam kehidupan harian, insya-Allah. Jadi nombor 1 balik kepada 2 orang saintis tadi yang mereka alat tadi 409 kali. Jadi dia very hard working. Tak syak lagi hard working, tetapi hard working ST ni smart thinking. ST yang paling atas ni tidak thinking, tidak menggunakan pemikiran kreatif sangat, dan HW ada palang atas ni tidak hard working, mana tidak begitu kuat, tidak begitu tekun bekerja. Jadi saintis ini, kalau kita nak hidup dalam dunia ni, maknanya berjaya insya-Allah. Jadi kita sebagai pelajar matematik atau pelajar apa ilmu, jadi kita yang pertama kali kena hard working, kena tekun bekerja kuat, dan disampaikan ada smart working. Jadi bekerja dengan penuh bijaksana dengan menggunakan the brain power.
Jadi Cikgu T sini berjaya, insya-Allah, dengan izin doa kita minta pada Tuhan, pada Allah SWT, insya-Allah kita akan berjaya. Kita hard working, tekun, dan kita smart working. Dalam kuadran yang ini, kita hard working tapi tidak smart thinking. Jadi tidak berjaya sangat. Jadi seperti dua orang saintis ini, dia very hard working, kurang. Jadi kejayaannya kecil dan mengambil masa yang sangat lama dan menggunakan tenaga yang begitu berat, iaitu 409 kali percubaan. Kalau dua orang saintis ni very hard working dan sampai smart thinking, barangkali 12 kali saja dia berupaya berjaya mereka cipta alat itu. Tapi sampai 409 kali. Sekarang, kalau adik pula tidak hard working tetapi smart thinking, tak jadi juga. Jadi adik-adik akan berakhir dengan menipu orang. Kerja malas tapi fikiran smart negatif. Orang bela kambing, kita pergi curi kambing. Orang tanam pokok, kita pergi curi buah-buahan dia. Jadi macam tu, tidak hard working tapi smart thinking. Smart thinking tapi negatif. Jadi yang ni ialah tidak hard working, tak bekerja dan tidak ada smart thinking, jadi gagal kita dalam kehidupan, insya-Allah. Okay, jadi kita yang kedua, contoh yang kedua, Johari window ni, tingkat Johari ialah T ni tahu dan Palang ni tidak tahu. Tahu, tidak tahu, tidak tahu. Ini 4 kategori manusia juga dalam dunia ini, ialah apabila orang tu tahu apa yang dia tahu, maka dia mengajar orang. Contohnya cikgu lah, kita ambil cikgu tahu sedikit ilmu matematik ini, jadi cikgu nak ajar kepada adik-adik. Jadi dikatakan orang tu tahu apa yang dia tahu, maka kita belajar daripada dia. Contohnya, insya-Allah. Yang kedua, orang tu tahu apa yang dia tidak tahu. Jadi macam adik-adik lah, adik-adik ni tahu apa yang adik-adik tidak tahu. Jadi adik kena belajar, adik nak belajar, jadi berjaya. Jadi adik tidak tahu apa yang adik tahu, apa yang adik tidak tahu. Maka adik kena belajar, jadi pembelajar ataupun pelajar. Okey, yang ketiga, kuadran yang ketiga, maknanya di sini adik tidak tahu apa yang adik tahu. Ni teruk ni. Seseorang itu dia tidak tahu apa yang tahu. Dia belajar sampai tinggi, sampai berapa kali PhD, tapi dia tak tahu apa yang dia tahu. Jadi kita kena sedarkan dia supaya dia mengajar ilmu kepada orang, insya-Allah. Jadi kalau dia tak mengajar, maka ilmu dia tu pakai tersimpan dalam dada dia sajalah, rugilah. Dan akhir sekali, kerugian yang dalam Quran ini ia teruk benar, iaitu orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Maka orang ini dikatakan orang dungung, kita boleh tinggal dia. Tapi kalau Tuhan izin kita ajar dia, maka dia akan menjadi sampai ke peringkat di sini. Okay. Sekarang dalam contoh yang tiga di tingkat Johari ataupun Johari window ini ialah I am okay, you are okay. Maka bagus orang tu. Saya okay, awak okay. Maka kita boleh bekerjasama menjayakan sebuah negara. Okey, yang beratnya, yang teruknya ialah I am okay, you are not okay. Saya bagus, awak tak bagus. Ini tidak bagus diamalkan oleh kehidupan harian, jadi tak berjaya. Begitu juga kalau I am not okay, saya tak bagus, saya bodoh, awak dah cerdik. Ini pun tak bagus juga. Mana kita melemahkan diri kita, tidak berjaya juga. Dan kalau ini teruk lagi, I am not okay, you are not okay. Teruk jadinya dunia ini, insya-Allah. Baik, kita na'udzubillah benda itu. Sekarang contoh yang keempat dalam tingkat Johari ini ialah good person dan good system. Dalam sebuah negara, kita ada good people ataupun good person, good people dan good system. Orang tu ramai yang bagus, ramai orang-orang jenis fuqaha, dan sistem pun bagus, pemerintah pun bagus, berdasar pada ciri-ciri agama, khususnya agama Islam. Dalam agama Islam kita, iaitu good people dan good system, pemimpinnya bagus, maka jadilah negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang ditutupkan oleh Allah SWT. Bagus negara itu. Tetapi kalau good people dalam sistem yang tidak bagus, bad system, maka rusak negara itu. Rusak negara itu. Jadi orang yang good people ni jadi tidak bagus kerana terpengaruhi dengan sistem yang tidak bagus. Jadi orangnya bagus asalnya, tapi kerana sistem yang tidak bagus, maka pelajar-pelajar tu ataupun orang negara tu kesemuanya ataupun sebahagian besarnya menjadi tidak baik, rosak negara tu. Dan yang ketiga, orang yang ketiga ialah
tidak good people, orang yang tak bagus, tetapi dalam good system, insya-Allah orang tu akan jadi baik. Kerana good system dia boleh mendidik orang yang tak bagus jadi baik, insya-Allah akan jadi baik. Baik. Dan akhir sekali dalam Quran yang keempat, orang ni tidak bagus, ramai yang juhala, ramai yang tak bagus, hidup dalam sistem yang tidak bagus pula, sistem taghut pula. Jadi maka dia ni gagal. Nauzubillah, gagal. Jadi itulah contoh di hari Minggu dan kehidupan harian kita berkaitan dengan 409. Jadi saya cek guna highlight lagi sikit lagi. 409 itu berkaitan dengan dua orang saintis yang cuba mereka satu alat yang digunakan di rumah kita hari ini, iaitu dia mencuba sebanyak 409 kali, tapi dia very hard working, tapi tidak. Jadi kalau dia smart working, dia guna 12 kali sajalah, berjaya lah. Tapi kalau dia tidak smart working, tapi dia maka berjaya tu sikit saja, lambat kejayaan itu akan tercapai. Yang ini kita akan sambung dalam video yang kedua kaitan dengan matematik pula, mengenai 409 itu kaitan dengan matematik secara langsung, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.